Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Chinasami, Berita Pagi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah memulakan kembara Kenali Borneo di Bumi Kenyalang. Baginda berdua dan rombongan selamat tiba di pintu masuk imigresen, kastam dan kuarantin Merapuk Lawas pukul 6.50 petang Khamis. Daerah Lawas menjadi persinggahan pertama baginda berdua di Sarawak. Sejurus tiba di Merapuk, rombongan baginda menuju ke tebingan Sungai Lawas terletak kira-kira 33 km dari Pekan Merapuk untuk meluangkan masa bermesra dengan rakyat. Keberangkatan tiba baginda berdua pada kira-kira 8 malam disambut pemangku yang di-Pertua Negeri Sarawak Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar dan Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Pasangan diraja diiringi Menteri Pengiring Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Timbalan Perdana Menteri menerima sambutan yang sangat meriah oleh kira-kira 10,000 rakyat di Lawas. Konvoi diraja kemudian meneruskan perjalanan ke Bandar Seri Begawan dan akan berada di Ibu Negara Brunei Darussalam itu hingga hari ini. Pada Sabtu, kembara akan memasuki semula Sarawak menerusi Miri. Konvoi kembara Kenali Borneo menjelajah 6 bahagian di Sarawak melibatkan jarak perjalanan lebih 1,000 km dari Lawas sehingga ke Teluk Melano di bahagian Kuching. Konsensus yang dipersetujui bersama rantau ini perlu dikekalkan kesatuan, keamanan dan kekal neutral. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu telah disampaikan kepada rakan-rakan dialog termasuk Amerika Syarikat, China, Rusia dan Kanada dan ia ternyata diterima baik oleh mereka. We were quite clear in our position that the region should maintain its centrality, or initially what was said was as ZOPFAN, peace and neutrality those days. And I think what is important is that ASEAN countries have built up a consensus. They may have some shifts or preferences, but as ASEAN, we maintain our neutrality. That is why you can see the presence of United States and China and Russia in all our deliberations, and allow all these countries to express their views. Despite the strong differences between Russia and the United States, for example, or the United States and China, we still maintain this forum must be a forum for engagement, not for contentious debates. Beliau berkata demikian kepada wartawan Malaysia selepas tamat persidangan kemuncak ASEAN ke-43 di Jakarta. Kajian seperpenggal KSP rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang akan dibentangkan Isnin ini akan memperlihatkan sebuah rangka tindakan komprehensif yang baru dalam perancangan peruntukan belanjawan negara. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, berbeza dengan KSP sebelum ini yang hanya menilai prestasi, KSP RMK-12 lebih unik kerana perancangan sedia ada perlu dinilai semula secara keseluruhan. Penilaian semula itu dibuat antara lain disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda negara dan dunia dari 2020 hingga 2022. Mengulas lanjut, Rafizi berkata, KSP RMK-12 juga akan mengambil kira kerangka ekonomi madani yang antara lain menggariskan 2 sasaran utama iaitu untuk menaikkan shilling dan menaikkan lantai. Tumpuan-tumpuan kita adalah untuk memastikan sebarang perancangan ekonomi itu walaupun dia tak gah seperti sebelum ini, bukan projek berpuluh-puluh bilion, tetapi jumlah wang dan peruntukan itu diagihkan kepada rakyat, termasuklah contohnya melalui dasar gaji progresif, supaya kita dapat merasai limpahan daripada ekonomi itu sampai kepada rakyat terbanyak melalui tangga gaji yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual membentangkan KSP RMK-12 di Parlimen Isnin ini.
Mempertingkat prasarana luar bandar antara fokus utama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dalam Belanjawan 2024. Ini termasuk membina dan membaik pulih ameniti sosial, meningkatkan akses telekomunikasi dan membina rumah rakyat termiskin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan tumpuan turut terarah kepada inisiatif memperkasa ekonomi luar bandar. Tujuannya membantu penduduk menjana pendapatan melalui pelancongan desa dan pertanian campur. Usahawan luar bandar juga akan dibimbing dalam aspek naik taraf dan pemasaran produk. Ia bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan terutama dalam pasaran halal global yang mencecah $3.3 trilion Amerika. Kadar subsidi harga padi dan sistem pengairan di kawasan sawah padi antara isu yang akan diberi tumpuan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2024. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu sebahagian daripada input yang diperoleh melalui sesi dialog Belanjawan 2024 bagi sektor padi dan beras negara yang berlangsung di Serdang, Selangor semalam. Subsidi, soal pengairan yang kurang sempurna, maka mereka menuntut supaya kalau nak naikkan hasil padi, pengairan mesti sempurna dan kerajaan kena mengawal terutama harga racun, harga baja dan sebagainya untuk mereka mengeluarkan output yang lebih baik. Sesi dialog dihadiri lebih 100 pemain industri, antaranya pengusaha tanaman padi, agensi kerajaan dan swasta, ahli akademik serta pertubuhan bukan kerajaan. Peserta dialog turut meminta kerajaan memantau kemungkinan berlaku peningkatan harga baja dan racun susulan kenaikan kadar skim subsidi harga padi daripada RM360 per tan metrik kepada RM500 per tan berkuat kuasa 9 Ogos lepas. Kios ubat layan diri di projek perumahan rakyat PPR akan lancar dalam masa terdekat. Ketika ini, garis panduan pelaksananya sedang diteliti KPKT bersama KKM. Penelitian mengambil kira kebimbangan risiko kes keracunan akibat penjualan ubat tanpa kawalan menerusi kios berkenaan. Datuk KSU sedang membuat perbincangan yang rancak dengan KSU Kementerian Kesihatan. Saya rasa kita akan buat satu pelancaran tidak lama lagi. Apabila semua perbincangan garis panduan dah siap, then I will take you there. Inisiatif menjadikan kios ubat di PPR bertujuan memudahkan penduduk mendapatkan bekalan ubat semasa kecemasan, terutama ketika lewat malam. Baik, polis menerima 3 lagi laporan daripada ibu bapa membabitkan kes dera di sebuah pusat jagaan kanak-kanak di Bandar Seri Pemaisuri, Ceras. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, sebelum ini pihaknya menerima 1 laporan polis yang dibuat oleh bapa yang mendakwa anak perempuannya berusia 2 tahun didera di pusat jagaan terbabit pada Isnin lalu. Semua ada 4 report, so tambahan 3 lagi report. So mungkin ibu bapa ni mengesan selepas tu dan siasatan hampir selesai. Hampir selesai dan kita akan maju pada pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Kecederaan itu nanti kita kena tunggu laporan lah. Perubatan baru kita tahu apa sebenarnya dan kita tunggu keputusan daripada pihak Timbalan Pendakwa Raya. Katanya lagi siasatan hampir selesai dan kertas siasatan akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam masa terdekat bagi tindakan selanjutnya. Masyarakat khususnya pengguna alat telekomunikasi digesa bertindak pantas dalam menangkis cubaan penipuan melalui telefon. Menurut Ketua Pengawas Selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Datuk Zulkarnain Muhammad Yassin, pengguna telefon kini berhadapan dengan evolusi penipuan yang mengikut trend semasa dan lebih membimbangkan penyamaran menggunakan beberapa agensi penguasaan di Malaysia. Serkap jarang. Pengguna telefon kini perlu peka memesan panggilan yang berunsur menggemparkan, menakutkan serta menimbulkan rasa panik kerana ia masih menjadi modus operandi sindiket penipuan. Akan buat apabila kita menerima sesuatu panggilan yang menyebabkan kita rasa takut, menyebabkan kita rasa panik,
dan menggesa kita mengambil tindakan segera yang melibatkan dua perkara. Satu, duit. Satu, maklumat peribadi. Yang itu, letak talian dan semak. Kali ini, tambah beliau, masyarakat perlu tahu tata cara dan tata kerja agensi perkuasaan bagi mengesan panggilan yang mencurigakan agar tidak diperdaya. Sejak 2018 hingga 15 Ogos lalu, SKMM telah menyekat 2.1 bilion panggilan palsu dari luar negara dan 583 juta hikmat pesanan ringkas SMS. Beliau berkata demikian dalam program Pastikan Sahih di Angkasa Puri Kota Media. 15 Ogos. Mesyuarat Penubuhan Jawatankuasa Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM akan diadakan minggu depan. Fokus tertumpu kepada usaha meningkatkan minat dan penyertaan belia dalam bidang berkenaan. Kami sangat seriuslah sebab seperti yang saya maklumkan tadi, memang ada satu penurunan yang agak ketara lah dari segi pelajar menengah atas memilih aliran sains STEM. So ini kita perlu selesaikan secepat mungkin. Mesyuarat melibatkan Musti bersama 3 kementerian berkaitan dan mewujudkan kesedaran tentang sains. Sementara itu, Kementerian Pendidikan akan meneliti peruntukan khusus bagi perolehan peralatan melibatkan pendidikan STEM serta robotik dalam Belanjawan 2024. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia berdasarkan keperluan semasa serta sebagai langkah menyokong keperluan aktiviti kurikulum di sekolah. Jadi ia mesti terkait rapat dengan inisiatif-inisiatif juga. Jadi inisiatif ini mesti melalui unjuran-unjuran kita dan saya fikir bajet itu antara perkara penting mesti mendapat sokongan. Untuk pembudayaan itu mesti ada inisiatif dan sokongan. Jadi insya-Allah kita akan lihat perkara itu dan sebenarnya sudah pun menjadi antara perkara utama yang akan menjadi perkiraan kita semasa belanjawan. Pada Belanjawan 2023, KPM memperuntukkan RM5.8 juta bagi perolehan STEM dan robotik kepada 320 sekolah seluruh negara. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Bertemu kembali. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan mengingatkan pengundi pada pilihan raya kecil PRK, Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri DUN Simpang Jeram supaya bijak dalam membuat pilihan. Jelasnya pemilihan wakil rakyat yang betul penting dalam memudahkan urusan dan sebarang cadangan dapat dibawa terus kepada kerajaan. Jalankan tanggungjawab untuk kita memilih wakil kita. Dan kerajaan Johor dah ada dah. Menang kalah kerajaan Johor tetap kerajaan yang sama. Ya? Maka kita mesti cerdiklah untuk kita memilih orang yang bersama dengan kerajaan yang sedia ada. Kan? Bukannya kerajaan belum tentu lagi, kerajaan dah ada dah. Pilihlah wakil kita yang bersama dengan kerajaan. Supaya suara kita, masalah kita, pandangan kita, cadangan kita boleh dah bawa kepada kerajaan secara terus. Beliau ditemui pada program Ramah Mesra bersama penduduk di Taman Sri Jeram, Bakri. Hadir sama Naib Presiden Amanah, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa dan calon Pakatan Harapan Nazri Abdul Rahman.
Berbaki kurang 24 jam sebelum kempen pilihan raya kecil PRK P161 Parlimen Pulai berakhir menjelang tengah malam ini. Calon PH Suhaizan Kayat serta jentera PH dan BN terus perhebat kempen mengajak rakyat khususnya golongan belia keluar mengundi Sabtu ini. Pelbagai aktiviti berkaitan golongan muda dilaksana sejak kempen bermula. Kita sebenarnya memperjuangkan isu mereka untuk menyediakan lebih banyak lagi kemudahan-kemudahan untuk mereka bersukan. Umpamanya di belah Kempas itu masih tidak ada lagi padang bola. Dulu ada, tapi sekarang dah tak ada. So ini perkara yang kita usahakan selepas inilah. Sementara itu, jentera kempen PH dan BN akan memperhebat lagi usaha mengajak golongan muda keluar mengundi esok. Kajian kita buat culaan di bawah, ada yang tak tahu kena mengundi. So bila kita berkempen tu kita bagi tahulah. Tuan tahu tak dekat mana mengundi dan sebagainya. So kita bagi tahu dan kita tunjuk terus buat semakan SPR. Berbaki 1 dan 2 hari ini memang kita manfaatkan sepenuhnya. Macam yang saya katakan tadi, tujuan dia untuk kita sebab PRK kan, sebab pilihan raya kecil, sudah tentulah keterujaan itu kita perlu pastikan untuk mereka akhirnya menunaikan tanggungjawab mereka seawal pagi pada 9 hari bulan nanti. Kalau ikut program yang kita laksanakan ini, dia lebih kepada program yang interaktif lah. Kita adakan sukan, program santai, e-sport dan sebagainya. PRK Parlimen Pulai mengandungi seramai 166,653 orang pemilih. Masyarakat orang asli terutamanya di Pulai Johor perlu memanfaatkan peluang yang disediakan oleh kerajaan dan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA memandangkan golongan itu masih jauh ketinggalan. Timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Ramli Mohamad Noor berkata pelbagai program dan pelan pembangunan bagi membantu membangunkan masyarakat orang asli telah dirangka melalui peruntukan bajet yang akan datang. Kalau nak katakan program tu pelan pembangunan masyarakat orang asli ni pihak JAKWA dah sediakan. Jadi itu pelaksanaan insya-Allah ya. Saya percaya benda ni kita edarkan kepada pihak JAKWA melalui ini dalam peruntukan bajet yang akan datang ni, saya percaya akan dimasukkan ya. Dan saya banyak berbincang dengan Ketua Pengarah JAKWA. Pohon pelaksanaan asas dilaksanakan. Beliau berharap calon yang dilantik sebagai ahli parlimen di kawasan itu dapat bersama-sama menjalankan agenda pembangunan untuk masyarakat orang asli, terutama dalam bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Kurang sambutan antara punca semua penerbangan komersial dihentikan sementara di lapangan terbang antarabangsa Melaka LTM Batu Berendam sejak bulan lalu. Esko Kejeraya Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan, Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir berkata jumlah penumpang yang semakin berkurangan menyebabkan syarikat penerbangan terpaksa menghentikan operasi. Kerajaan Melaka kini menunggu laporan penuh daripada syarikat-syarikat penerbangan terlibat berhubung pemberhentian sementara operasi penerbangan mereka. Saya dah jumpa hampir 6 ataupun 7 syarikat penerbangan yang untuk beroperasi di Melaka. Sehingga ini tidak ada jawapan yang positif. Load mereka hanya full load pada weekend saja. Dan hari biasa mereka tidak dapat sambutan yang begitu ni. Baik, tidak dapat half load pun tak dapat. Separuh kapal terbang pun tak dapat. Jadi itu adalah satu masalah kepada syarikat-syarikat penerbangan ni lah. Mereka perlu menanggung kos yang tinggi, tapi di Melaka tidak memberi impak yang begitu baik lah. Berbanding sebelum COVID dulu, kita mendapat sambutan yang baik, full load. Tapi sekarang ni kita ke Pekanbaru yang daily flight tu hari-hari tidak pernah mencapai full load. Menurutnya lagi menjelang 3 bulan sebelum sambutan Tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024, kegagalan LTAM meneruskan operasinya pasti memberi kesan besar kepada sektor pelancongan di negeri itu.
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI komited menyokong usahawan syarikat pemula yang berpotensi untuk disenaraikan di pasaran saham tempatan. Menterinya Chang Lee Kang berkata ini kerana syarikat pemula memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan serta memajukan kedudukan Malaysia di peringkat global. Beliau menyebut baik usaha sama antara Cradle Fund Sdn Bhd, syarikat peneraju pemula dan Bursa Malaysia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan kepada usahawan tentang pembiayaan termasuk yang ditawar dalam pasaran ekuiti. For MUSTI, strengthening the startup ecosystem is always one of our main concerns. And also one of our main focuses lah. I'm very happy today to witness this collaboration, and I hope this kind of collaboration we can produce more quality startups and local startup and also homegrown technologies. Kerjasama merupakan sebahagian daripada inisiatif MUSTI untuk menyelaras pilihan pembiayaan serta menawarkan sokongan menyeluruh kepada usahawan. Ia merangkumi pembiayaan pembangunan perniagaan dari peringkat permulaan hingga ke peringkat tawaran awam permulaan IPO. Proton lepasi jualan 100,000 unit kenderaan. Sejak awal tahun hingga kini, 104,602 unit kereta nasional itu terjual. Ia peningkatan 19.6% atau 17,121 unit berbanding jumlah jualan dicatat 8 bulan pertama tahun lalu. Saga model paling laris pada Ogos melibatkan jualan 6,585 unit, angka bulanan tertinggi tahun ini. Ia menjadikannya di tempat kedua jualan keseluruhan kenderaan di Malaysia untuk bulan ketiga berturut-turut. Baik, kita ke segmen luar negara. Bumi sedang mengalami perubahan iklim, cuaca dijangka menjadi lebih panas, ribut lebih kuat dan hujan lebih lebat. Demikian menurut seorang saintis terkemuka dari Universiti Reading, Profesor Hannah Klok. Jelas beliau senario lebih buruk masih boleh dielakkan. Caranya dengan mengambil tindakan segera untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Musim panas 2023 diisytiar sebagai yang paling panas pernah direkodkan. Manakala bulan Ogos lepas adalah Ogos terpanas dan berlaku selama 3 bulan berturut-turut sejak Jun. Suhu bagi tempoh 3 bulan itu melebihi 0.66 darjah Celsius daripada suhu purata sebelumnya. Klok berkata kebanyakan perubahan cuaca dramatik sudah terkunci susulan pemanasan global. Penyelidik Korea Selatan membangunkan robot humanoid yang berfungsi sebagai juruterbang. Robot dikenali sebagai P-Bot itu boleh memahami manual dan mengendalikan proses penerbangan penuh menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Penyelidikan dilakukan pasukan penyelidik kejuruteraan elektrik di Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIST. Ketua penyidik Profesor David Hyun Chul Shim memaklumkan P-Bot ialah juruterbang humanoid pertama di dunia dibangunkan menggunakan teknologi model bahasa besar LLM. P-Bot boleh menguruskan segala-galanya di dalam kapal terbang termasuk menghidupkan dan mematikan enjin dan menerbangkan kapal terbang serta mendaratkannya. Dalam situasi kecemasan, robot juruterbang boleh bertindak balas dengan cepat tanpa panik dan mengira laluan selamat. P-Bot bersaiz manusia setinggi kira-kira 160 cm dan 65 kg. Ia juga berpotensi mengendalikan kenderaan dan jentera lain seperti kereta, kereta kebal, jengkaut serta kapal selam. Beberapa barangan milik penyanyi kumpulan Queen, Freddie Mercury, dijual di Sotheby's, London pada Rabu. Piano kesayangan Mercury dijual pada harga 1.7 juta pound. Manakala manuskrip Bohemian Rhapsody mencecah 1.38 juta pound. Lelongan itu adalah siri pertama daripada 6 hari lelongan yang menjual beribu-ribu barangan peribadi vokalis itu.
Sebahagian daripada keuntungan jualan akan didermakan kepada Badan Kebajikan Mercury Phoenix dan Yayasan AIDS Elton John yang terlibat dalam usaha memerangi AIDS. Baik, kita mulakan dengan badminton terbuka China. Bergu lelaki utama negara Aaron Chia So Wei mara ke suku akhir selepas cemerlang menumbangkan gandingan dari China He Jiting dan Zhao Haodong dalam aksi straight set. Wakil negara yang juga pilihan keempat kejohanan menang dalam tempoh 40 minit. Kejohanan Super 1000 yang berlangsung di Olympic Sports Centre Gymnasium itu menyaksikan Aaron Woi mempamerkan corak permainan pantas sekaligus menang set pertama 21-16. Bekas juara dunia itu yang mula mendahului pada mata keempat di set kedua terus mengekalkan momentum cemerlang seterusnya menang 21-17. Sementara itu, pasangan bergu campuran negara Chen Tangji To Iwei juga menempah tiket ke suku akhir selepas mengejutkan pilihan ke-6 dari Korea Selatan Kim Wo-hu Jong Na-um 21-15, 15-21, 21-18. Turut layak Tan Kian Meng, Lai Pei-jing yang menumpaskan pasangan Indonesia Pravin Jordan melatih Devia Oktavianti 18-21, 21-19 dan 21-12. It's a mistake. Atlet jimrama negara Eng Joi mengharapkan tuah berlatih di Baku membuahkan hasil menerusi penampilan pertamanya di Sukan Asia Hangzhou. Gimnas berusia 17 tahun itu akan berlepas ke ibu kota Azerbaijan untuk menjalani persiapan terakhir selama 2 minggu sebelum bertanding pada 6 dan 7 Oktober depan. Kem latihan Baku pastinya akan menjadi faktor yang menggembirakan Joey kerana ia adalah tempat latihan yang sama sebelum Sukan Commonwealth Birmingham 2022 tahun lalu. Yeah, for this two weeks training camp is for my high ceiling because if I train in Malaysia, I don't have the high ceiling to practice my race because I need to throw more higher on my movement. Selepas mengikuti latihan di Baku, Joey melakar pencapaian cemerlang apabila memenangi 2 pingat emas dalam disiplin bola dan ribin pada Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Menerusi acara all-round individu di Gymnasium Pusat Sukan Huang Long, Joey berharap sekurang-kurangnya mara ke pusingan akhir memandangkan cabaran sukar daripada gimnas terbaik di benua Asia. Baik, berita pagi berakhir di sini. Saya Muhammad Cina Sami. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.